Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah hari ini 23 hari bulan Ogos 2021 bersamaan dengan 14 Muharram, hari ke-14 dalam tahun baru Hijrah 1443 Hijrah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan pada hari Isnin yang penuh barakah ni, hari di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal lah, hari Isnin. So hari ini alhamdulillah kita cuba untuk berkongsi cerita, bukan mengatakan yang berkongsi cerita ni adalah lebih baik daripada yang mendengar, tapi sekadar untuk kita ambil iktibar ataupun benda baik jika terdapat dalam perkongsian yang saya cuba nak kongsikan ini, insyaAllah. So hari ini saya nak perkongsian saya berkisar dengan tajuk ni lah. Tajuk dia kenapa orang berteriak ketika marah. So sebelum kita pergi untuk menjawab soalan ni, adalah lebih baik untuk kita fahami dulu apakah maksud soalan ni. So apakah itu maksud teriak? Teriak ni adalah satu membawa maksud mengeluarkan suara dengan kuat lah, dengan kuat. So apakah itu marah? Marah ni adalah mainan emosi kita, disebabkan mungkin oleh kita disakiti, kita merasa sakit, ataupun kita sangat kecewa, ataupun ketika kita tersentuh hati lah. Dia berkaitan dengan hati juga sebenarnya, berkaitan dengan hati kan. So adakah marah ini macam mana hukum marah ni? Adakah marah dibenarkan dalam Islam? So sebenarnya marah dibenarkan dalam Islam. Kalau marah, sebab Nabi kita pun marah kan, dia ada masanya dia akan marah. Contoh, kalau Nabi tidak pernah marah, maka tidak akan terjadi perang dalam Islam. Tidak akan terjadi perang ketika Nabi ada. Sebab masa zaman Nabi ada pun ada perang. Maksudnya Nabi ada marah, ada benda-benda yang Nabi marah. Dan marah itu memang dibenarkan, dibolehkan dalam Islam juga. Bukan satu benda yang dilarang, yang haram, bukan. Sebab macam contoh kalau katakan kita nak berbuat sesuatu, kita kadang-kadang kita perlukan marah dan berteriak ni. Contohnya macam kita nak sebab bila kita marah dan berteriak ni, baru kita dapat mengeluarkan seluruh sepenuhnya tenaga kita. Contoh macam kita nak menolak kereta lah, menolak kereta, kalau kita menolak kereta yang dalam keadaan berhentilah, contohnya kereta tayar pancit ataupun kereta rosak ke, kita nak tolak ke tepi. Kalau kita menolak dalam keadaan gelak-gelak, gelak itu kan, so kereta tu tenaga kita tak dapat dikeluarkan sepenuhnya. Tapi kalau kita dalam keadaan marah, geram, macam tu kan, jadi barulah seluruh tenaga kita akan keluar. Begitulah juga kalau kita tengok bila orang berlawan tinju ke boxing ke kan, dia mesti dalam menaikkan kemarahan dia dulu, barulah dia akan mengeluarkan power yang sepenuhnya. So itu berkenaan dengan marah lah. Tapi berkenaan dengan tajuk yang kita cuba nak bawa ni, kenapa orang berteriak ketika marah ni, saya suka untuk nak berkongsi cerita. Mungkin cerita ni pernah ramai orang pernah dengar, tapi benda yang baik itu kalau kita ulang selalu pun untuk mungkin menjadi satu benda yang baik untuk kita semua, insyaAllah. So ceritanya berkenaan dengan ada pada suatu zaman dulu, ada seorang syekh yang sangat hebat lah, yang sangat hebat. Dia ada satu ketika tu dia berjalan dengan para pelajar dia lah, dengan anak-anak muridnya, mungkin di sekitar pekan dia orang, bandar dia orang lah. Jadi bila dalam perjalanan mereka tu, mereka ternampak satu keluarga ni, mungkin husband and wife lah, dalam keadaan yang sedang bertengkar dan masing-masing berteriak.
Maksudnya masing-masing bercakap dengan kuat lah, bercakap dengan kuat. So dengan mengambil daripada event tu, kejadian tu, Syekh tu pun bertanya kepada dia punya anak murid dia ataupun para pelajar dia. Dia bertanya soalannya, mengapa orang saling berteriak jika mereka sedang marah? So adalah secara spontan salah seorang murid dia pun menjawablah. Dia menjawab, kerana kehilangan sabar, katanya. Maka mereka tu pun berteriak, kan? Maka mereka pun berteriak. Kemudian Syekh tu pun dia melanjutkan lagi soalan dia. Tapi mengapa harus berteriak sedangkan mereka dalam keadaan duduk berdekatan, duduk sebelah-sebelah aja. Tak boleh, boleh saja kalau dia sekadar untuk nak sampaikan apa yang dia nak cakap dengan suara yang perlahan lah. Tanya Syekh tu lagi untuk nak uji para pelajar dia. So para pelajar dia pun masing-masing menjawablah berbagai soalan. Semuanya menjurus kepada perkataan kurang sabar. Menjurus kepada perkataan kurang sabar. So akhirnya dipendekkan cerita, Syekh tu pun dia menjawab sendirilah jawapan, dia beri jawapan dia. Sebenarnya dia cakap, bila dua orang yang sedang marah, maka hati mereka saling menjauh, makin jauh, kan? Saling menjauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh tu, mereka harus berteriak agar perkataan ataupun agar apa yang mereka nak sampaikan tu supaya sampai kepada orang yang dia nak sampaikan tu. Sebab jarak mereka semakin jauh, jarak hati mereka semakin jauh dah. So bila semakin jauh tu, makin keraslah teriak, semakin kuatlah dia punya teriakan itu atau suara yang dikeluarkan tu, kerana jarak hati mereka semakin jauh. So itulah jawapan dia, kenapa orang berteriak ketika marah, kerana dua-dua hati yang sedang marah ni sedang dalam keadaan menjauh. So begitulah juga dengan sebaliknya, dia cakap sebaliknya, kan? Sebaliknya, contohnya kalau katakan bukan dalam keadaan marah pula, dalam keadaan bercinta contohnya, kan? Bila bercinta, dia cakap jarak hati mereka ni semakin dekat. Jarak hati mereka ni makin mendekat dan mereka tidak perlu bercakap kuat pun sebenarnya. Sebab tu kita tengok kalau orang yang bercinta, dia akan bercakap pelan-pelan je, kan? Dia tak perlu nak berteriak-teriak, tak ada. Sebab hati ni mereka dah makin dekat. Dan ada kalanya sampai kalau katakan ada satu ketika mungkin sampai tak perlu nak ucapkan apa daripada mulut pun, apa yang tersirat di hati boleh sampai dah kepada hati yang lagi satu. Sebab hati mereka menjadi sangat dekat. Sebab tu juga ada pepatah Melayu yang mengatakan apa? Daripada mata turun ke hati, betul tak? Itulah apa yang kita nak cuba nak sampaikan pada hari ini. Elakkan marah-marah yang membuta tuli, yang tidak perlu. Marah bila hanya ada perlu, bila perlu saja. Sebab dengan kemarahan ni, dia sebenarnya boleh menjauhkan hati-hati kita. So dia meneruskan nasihat dia lagi kepada dia punya anak murid dia. Dia cakap, jika terjadi pertengkaran ataupun pertengkaran lah antara kita di kemudian hari, jangan biarkan hati kita semakin menjauh. Jangan ucapkan perkataan-perkataan yang boleh membuatkan hati kita semakin jauh. Macam juga kita selalu dengar orang cakap apa, kalau kita dalam keadaan marah, jangan bercakap. Sebab bila kita bercakap, sebenarnya semakin perkataan yang keluar tu mungkin dalam bentuk teriakan, mungkin juga perkataan itu sendiri keluar perkataan yang kurang baik yang menyebabkan hati kita akan terus menjauh. Dan mungkin jarak tu tak boleh diperbaiki lagi, tak boleh didekatkan lagi, boleh disebabkan oleh perkataan-perkataan ataupun teriakan yang kita keluarkan ketika kita marah. So itu saja kot nasihat yang saya nak cuba sampaikan kepada diri saya sendiri terutamanya, kerana saya juga seorang yang sangat pemarah. Semoga dilembutkan hati kita, diberikan kita kesabaran dan dikuatkan ataupun sentiasa diingatkan oleh Allah supaya bila keadaan kita marah, elakkan satunya jangan bercakap.
Yang keduanya, jangan mengeluarkan kata-kata yang bila dah tak bercakap tu, insya-Allah tak akan keluarlah perkataan-perkataan yang kurang baik itu. So yang mana yang benar tu datang, yang mana yang baik itu datang daripada idea dan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kurang baik adalah daripada biasalah daripada penyampaian ataupun permainan kata-kata, ucapan kata-kata, ucapan daripada kata-kata yang keluar daripada mulut saya yang tidak sempurna ni. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi pada ruangan akan datang, insya-Allah.